Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya merakamkan ucapan berbanyak-banyak terima kasih kerana diberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama turut serta dalam perbahasan membahaskan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempena mesyuarat pertama Penggal ketiga Sidang Parlimen ke-13. Kesempatan ini saya mengucapkan berbanyak-banyak tahniah di atas ucapan titah diraja ini kerana mencakupi banyak perkara yang telah diperbahaskan oleh pihak kita. Kesempatan ini juga saya ingin menzahirkan rasa simpati kepada mangsa-mangsa banjir seluruh negara, secara khususnya kepada mangsa-mangsa yang terlibat di Pantai Timur, dan tidak ketinggalan juga di parlimen saya sendiri, iaitu di Parlimen Lipis. Ini berlaku banjir yang agak besar dan agak buruk kerana kita semua tahu banjir yang mungkin kita ingati bermula pada tahun 1970, 71, 88 dan sekarang 2014. Boleh dikatakan keseluruhan banjir di negeri Pahang agak lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya di Parlimen Lipis bermula daripada hujung sampai ke hujung, lebih kurang 140 km, semuanya dipenuhi oleh air. Yang menjadi kita lebih memberi kesan di sebalik bencana ini, mungkin ada hikmah, disebabkan kita dapat melihat begitu ramai sekali rakyat Malaysia datang membantu, tidak kira siapa. Dan lebih terutamanya saya di Parlimen Lipis dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, didatangi oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, didatangi oleh menteri-menteri, mungkin Lipis, Timbalan Menteri ke bawah duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang. kalau tak dapat bantu ahli Parlimen Barisan Nasional yang datang ke Lipis pada waktu banjir, memberi bantuan sewaktu. Sebelah sana saya berucap terima kasih kepada Pokok Semar saja, sebab dia hantar SMS mendoakan supaya banjir cepat surut kepada saya. Yang lain tak ada. Rauk pun tak bantu saya. Jiran yang terdekat, Rauk 200 orang saja berpindah banjir waktu itu. Dan semua rakan-rakan daripada Barisan Nasional memberi bantuan kepada Parlimen Lipis, sama ada dari segi bentuk kewangan, barangan dan sebagainya. Saya kesempatan ini hendak merakamkan ucapan khusus kepada Yang Berhormat daripada Balai, Datuk Seri Aziz Balai, daripada Balai yang datang menghantar lebih kurang 5 buah trailer barang-barang bantuan banjir. Beliau datang pada permulaan banjir lagi memberi bantuan, dan ini yang boleh menyelamatkan dengan bantuan Biro Kebajikan UMNO Malaysia yang diketuai oleh Datuk Seri Aziz ini dapat membantu masa banjir di Parlimen Lipis. Saya cukup bersyukur Datuk Seri Aziz sendiri, Balai sendiri sanggup meredah Sungai Lipis yang jauh kira-kira 200 meter, yang sanggup bersabung nyawa untuk mengantar bersama dengan saya kepada mangsa-mangsa banjir ketika itu. Dan ini yang saya katakan bahawasanya rahmat yang kita dapat tahu bahawa rakan-rakan di dalam Kerajaan Barisan Nasional ini banyak membantu untuk memastikan keselesaan. Saya dengan kesempatan ini ingin merakamkan ucapan terima kasih
kepada menteri-menteri yang datang, tidak ketinggalan daripada arah dan datang banyak membantu untuk menyampaikan bantuan. Saya terima kasih kepada Menteri Pertahanan meluluskan secara segera jambatan Delhi, yang mana ketika itu jambatan telah runtuh di suatu kampung. Terima kasih kepada Menteri Kerja Raya kerana memberi peruntukan segera meluluskan jalan singkat, jalan pintas, kerana jambatan ini runtuh, tidak ada jalan untuk menghubungkan Bandar Lipis. Maka Menteri Kerja Raya telah meluluskan jalan sepanjang 4 km untuk menghubungkan ke Bandar Lipis. Maknanya dari segi kerajaan cukup prihatin membantu supaya keselesaan rakyat, sama ada waktu banjir ataupun selepas banjir yang dinamakan pasca banjir, telah datang membantu untuk memberi keselesaan kepada rakyat. Hari ini dalam sedang proses pembinaan rumah-rumah hanyut sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, maka laksana yang sedang berjalan sekarang ini, maka dalam proses pembinaan rumah-rumah baru, rumah-rumah membaiki bawah 10,000 telah hampir siap, yang melibatkan di Lipis saja 200 lebih, dan yang terlibat dengan hanyut terus ataupun tertelas dengan izin sebanyak 35 buah dalam pelaksanaan, dan telah lebih 50% pembinaan itu hampir siap. Ini usaha kerajaannya untuk memastikan rakyatnya, kerajaan negeri Pahang dengan mudah untuk mengubah rumah-rumah baru ini kepada tanah baru yang diberikan secara percuma, membeli lot-lot rumah dari kawasan tinggi, mungkin boleh dikatakan kawasan perpindahan banjir baru. Tapi dalam soal ini, sebagaimana dalam jawapan satu pagi oleh Yang Amat Berhormat Menteri SOP tentang banjir, saya ingin menyebut juga SOP ini. Saya berharap supaya kerajaan lebih memikirkan bagaimana sekiranya berlaku lagi banjir ini dapat diatasi dengan segera. Kita sebenarnya di Lipis, saya sebagai pengalaman pertama walaupun saya menghadapi banjir pada tahun 1988, tetapi ini bekerja secara bersungguh-sungguh selama 32 hari termasuk pasca banjir itu. Kita hendaklah menyediakan kemudahan yang lebih baik waktu kita menghadapi banjir. Ada ketikanya kampung-kampung yang begitu jauh kita tidak dapat mengantar begitu segera, terpaksa kita menggunakan barangan-barangan kerajaan, jentera-jentera kerajaan. Kita menggunakan bot-bot tentera, polis, bomba dan sebagainya. Tetapi walau bagaimanapun, saya mendapati rakan-rakan kerajaan ini bekerja bersungguh-sungguh waktu menghadapi waktu banjir ini untuk memberi keselesaan. Rakaman khusus kepada pegawai-pegawai kerajaan yang bekerja keras waktu banjir yang lalu. Ini saya rakam pengucapan terima kasih. Yang berhormat dan betul, kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada tajuk lain. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah juga kepada Menteri Pertanian Datuk Seri Ismail Sabri ataupun Wakil Datuk Beral yang cukup berkesan untuk merajai Kementerian Pertanian dalam usaha beliau memastikan harga dari segi barang pertanian. Beliau telah dapat mewujudkan di kementerian beliau ini melalui berbagai-bagai agensi untuk memastikan hasil-hasil tani yang dipasarkan mestilah dikurangkan kepada orang tengah. Pengambilan terus dari peladang-peladang tanpa melalui orang tengah terus kepada pengguna, bukan saja menguntungkan pengguna dengan harga yang murah, tetapi menjamin harga yang lebih baik dan juga kepada pengusaha-pengusaha tani. Sehubungan dengan itu, saya minta Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Pembangunan dan Koperasi untuk menjalankan satu lab atau kajian menyeluruh untuk memastikan lebih banyak lagi kaedah-kaedah dibenarkan mencelah. Ya, terpulang pada Lipis. Sikit. Speaker belum bangun lagi seputing. Terima kasih. Timbalan di Petua.
Saya nak tanya. Saya nak tanya nipis. Benar kan? Lalu Tak apa. Sila. Tadi dikatakan untuk menandingi orang tengah, dikatakan nak hapuskan orang tengah, tapi apa yang berlaku ialah dengan kekurangannya orang tengah akan jadi monopoli. Sebenarnya untuk melawan orang tengah ni, kita mesti memperbanyakkan orang tengah supaya petani-petani dan nelayan-nelayan ini mempunyai banyak pilihan. Kerana hasil mereka yang hanya dijual di pasar tani ini, pasaran dia tak cukup besar. Jadi sebenarnya cadangan saya lah agar Persatuan Petani-Petani ataupun Persatuan berkenaan mestilah juga menawarkan menjadi satu daripada orang tengah ini. Jangan semua dijadikan satu, menyebabkan monopoli orang tengah ini. Kalau persatuan ini tidak efisien, satu hari nanti akan berlakunya masalah di mana harga yang ditawarkan oleh persatuan ini tidak tinggi. Jadi adakah setuju kalau nak tandingi orang tengah, kita banyakkan lagi peluang untuk petani-petani menjual hasil mereka? Berhormat yang betul. Sebab itu saya merakamkan ucapan berbanyak-banyak tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Pertanian, kerana dalam usaha untuk memerangi orang tengah ini, beliau telah menggunakan agensi-agensi. Kalau dahulu kita mungkin tidak tahu soal FAMA, tetapi hari ini FAMA cukup bermain peranan untuk menghapuskan orang tengah ini. Sebagai contoh, kalau nelayan umpamanya, Kementerian Pertanian telah mendirikan pasar-pasar sendiri umpamanya di berhantaran penggalan. Kalau dengan sayur-sayurannya FAMA akan sendiri mengambil, ataupun buah-buahan, maka FAMA akan membeli dengan harga, mungkin harga lantai. Kalau berada dengan orang tengah, mereka mempermainkan harga. Barang tak baik dia tak ambil, barang baik dia ambil, dia pilih barang. Jadi barang tidak baik ini nak jual kepada siapa? Bila dia dah ambil barang baik, tetapi FAMA tidak, FAMA akan mengambil secara langsung, maka hasil petani itu terus diborong harga. Jika dibandingkan sekarang ini, kita melihat banyak permainan di antara orang tengah ini. Saya sendiri pernah melihat bagaimana dia membeli cili api, orang tengah membeli cili, bukan cili api, cili besar. Saya pernah melihat saya sendiri dipermainkan orang yang menjual, orang kampung menjual cili besar. Sebab itu kita FAMA memainkan peranan supaya bersungguh-sungguh untuk memerangi orang tengah ini sendiri. Bukan kita tidak membuka. Kalau mereka boleh membeli secara kontrak farming umpamanya, mungkin kita boleh laksanakan. Tetapi mereka tidak bisa pasti orang tengah tidak akan menggunakan kontrak farming. Mereka akan menggunakan cara mereka sendiri. Jadi ini yang saya merakamkan ucapan tahniah kepada Menteri Pertanian supaya teruskan usaha-usaha seperti ini. Yang diperbetul. Sebab itu kita minta supaya KPDNKK menubuhkan satu lab untuk menangani masalah ini yang mungkin dinamakan fokus group, fokus kepada pemasaran pertanian untuk kepentingan orang kampung itu sendiri. Datuk yang diperbetul, di peringkat lepas saya juga bercakap soal kepentingan harga getah distabilkan sebaik mungkin. Kebanyakan ekonomi orang kampung masih lagi bergantung kepada si getah. Di kawasan saya dah nyatakan sebanyak 70% adalah datangnya daripada hasil getah. Saya merasakan lebih banyak sepatutnya tumpuan mesti dilakukan kepada ekonomi getah. Sebarang bentuk bantuan baik dari bentuk subsidi seperti cadangan untuk melaksanakan harga lantai adalah jauh lebih baik kalau jika kita dibandingkan kita hanya memberi yang tidak lebih jauh daripada itu. Kalau kita berikan tumpuan umpamanya sebagaimana cadangan oleh pihak Menteri Perdagangan Komoditi baru ini, sejauh manakah pelaksanaannya? Kita ingin tahu bilakah pelaksanaan seperti itu dilaksanakan. Tuan yang Datuk yang diperbetul, bermula daripada 1 April 2015 kita akan melaksanakan cukai barang ataupun GST
yang pada hemat saya mesti laksanakan untuk memperkukuhkan kewangan negara, memberi faedah kepada semua rakyat. Sudah pastilah perkara ini yang memberikan faedah kepada rakyat sudah pastilah ditentang oleh sesetengah pihak. Saya sebenarnya pada pagi tadi saya dengar ucapan daripada guru besar yang minta supaya GST ditangguhkan, tetapi pada saya tidak perlu, tetapi dengan syarat kita mestilah melaksanakan cara dengan yang bertanggungjawab untuk memastikan tidak ada berlaku ketirisan dalam hal itu. Ada yang menyatakan antara kelemahan syaitan, kalau keluar 100 ringgit kita akan dapat 96 ringgit, mana 6% GST daripada bank. Mana ada. Ini maknanya permainan-permainan, sama ada dalam blog, mungkin dalam ceramah sampaikan duit keluar daripada bank pun dikatakan akan dikenakan GST. Jadi sebagai kerajaan, kelemahan-kelemahan seperti ini kita rasa lebih bertanggungjawab untuk melaksanakannya. Kalau ada 160 negara dapat melaksanakannya, kenapa kita takut kepada kelemahan-kelemahan ini? 160 negara, rakyat dia dah mungkin awal lemah seperti ini juga, tetapi tak jadi halangan, tak jadi masalah, diteruskan dengan baik sehingga hari ini 160 negara berjalan GST ini dengan baik sekali, tidak mengenai rakyat mereka sendiri. Saya menyeru supaya tanggungjawab kita semua sebagai ahli dewan supaya dapat melaksanakan perkara ini sebaik mungkin sebenarnya untuk membantu negara. Kita tidak berpolitik dalam hal untuk membantu negara. Walau bagaimanapun pelaksanaan GST ini mungkin mengambil masa untuk mereka menerima hal ini. Kepada KPDNKK, saya minta supaya KPDNKK dan Kementerian Kewangan melalui Kastang untuk terus melipat gandakan aktiviti penguatkuasaan harga mesti dikawal. Akta-akta yang ada seperti Akta Pencatutan 2013 dan Akta Perihal Dagangan mesti mampu digunakan untuk tujuan penguatkuasaan, dan sekiranya ia dirasakan kurang berkemampuan, satu akta yang lebih murah mesti diubah. Saya minta supaya KPDNKK meneliti perkara ini sehabis baik. Tuan dan Ketua, KPDNKK juga perlu lebih bijak dengan meluaskan penguatkuasaan melebihi daripada memeriksa peniaga-peniaga di pasar-pasar saja. Peniaga-peniaga di pasar-pasar adalah golongan paling terakhir dalam sesuatu jaringan pembekalan. Tidak banyak yang boleh dilakukan oleh penguatkuasaan di peniaga-peniaga kecilan ini. Yang lebih penting pada hemat saya adalah penguatkuasaan daripada peringkat keluar, pengilang, pemborong dan penggedar. Ini yang perlu kita mengambil kira. Tapi bersyukur dalam sehari dua ini, kalau di kaca-kaca TV, penguatkuasaan telah melaksanakan tugas dengan baik. Mereka telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di tempat-tempat tertentu untuk memastikan pelaksanaan GST ini dapat berjalan dengan baik. Tuan dan Ketua, Ya Lipis Gulung. Kemudian, Tuan dan Ketua, saya nak menyentuh sedikit saja lagi, iaitu sebagaimana yang dikatakan oleh rakan saya sebelum saya berbahas tadi, iaitu daripada Wala apa lupa, Wala Langat berkenaan dengan saya juga didatangi oleh doktor-doktor tentang ubat-ubatan. Saya ingin menyentuh sedikit berkenaan cadangan untuk sebagaimana yang dikatakan tadi, iaitu berkenaan dengan pemberhentian penjualan ubat-ubat di klinik ataupun di klinik. Saya sedar bahawa dalam hal yang dinyatakan oleh Ulu Langat tadi, memang benar negara maju memang telah laksanakan, di mana pemeriksaan di tempat lain, pembelian ubat di tempat lain. Tetapi soalnya banyak perkara yang harus difikirkan. Kalau rang undang-undang ini nak dibawa ke dalam parlimen ini, kita mesti berfikir secara lebih baik untuk menentukan rang undang-undang ini. Sebab
Kalau kita fikirkan, kalau saya lah di Bandar Lipis nak dapat formasi besar, adakah ada? Sudah pasti tiada. Kalau pergi klinik bagi ubat, jenis-jenis ubat, kemudian pergi ke farmasi kecil kata ubat ni tak ada, sedangkan ubat ini dalam ubat yang sangat mereka memerlukan, mungkin boleh membawa maut, tapi kita tak dapat membeli ubat tersebut, maka menyukarkan lebih menyusahkan kepada rakyat. Mungkin dari segi harga pernah berbeza, mungkin permainan juga boleh berlaku. Ini yang saya katakan, sekajian harus dilakukan sebaik mungkin untuk tidak menyusahkan rakyat. Seharusnya fikir panjang dari segi soal tersebut. Yang betul, saya terima kasih kerana diberi kesempatan kepada saya untuk membahaskan beberapa perkara. Tak dapat banyak dibahaskan, sekurang-kurangnya 20 minit dapat saya laksanakan. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon menyokong. Ya, sila Yang Amat Batu. Terima kasih, Ketua.